Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, subjek kita pada hari ini ialah Pendidikan Teras Islam atau PTI bahagian akhlak. Sediakan buku teks Pendidikan Teras Islam, buku tulis dan juga alat tulis. Sebelum tu kita tengok pada isi kandungan. Okey, hari ni kita dah masuk pelajaran ke-7. Muka surat 105, tajuknya merendah diri atau tawaduk. Muka surat 105, pelajaran ke-7, tajuknya merendah diri atau tawaduk. Okey, dalam tajuk ni awak kena tekankan yang pertama adalah pengertian tawaduk dan dalil. Yang kedua, kebaikan dan ciri-cirinya. Yang ketiga, kelebihan bersifat tawaduk. Okey, kita tengok pengertian tawaduk dulu. Okey, tawaduk ialah merendah hati dalam melakukan ibadah atau kerja. Okey, pengertian yang awak kena hafal pengertian ni merendah hati dalam melakukan ibadah atau kerja. Okay, kita tengok dalil dekat tepi ni. Qala Allah Ta'ala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi huna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Okey, terjemahan, hamba-hamba yang baik daripada Allah yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah diri. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan selamat. Okey, ini ada dalam surah Al-Furqan ayat 62. Okey, ni tentang merendah diri. Ada dalil ada dalil tentang tawaduk ni. Kita tengok kebaikan dan faedah tawaduk. Okey, yang pertama, mengutamakan kepentingan orang lain. Okey, bila kita ada sifat rendah diri dalam hati, dalam diri, kita akan lebih mengutamakan kepentingan orang lain berbanding kepentingan kita. Kita akan jadi lebih pentingkan orang. Yang kedua, sentiasa bersikap ihsan kepada orang lain. Dan secara automatik akan menimbulkan ihsan dalam diri kita. Kita akan lebih berbelas kasihan terhadap orang lain. Okey, yang ketiga, melahirkan insan yang tidak suka menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Bila ada sifat tawaduk ni, sikap tawaduk ni, kita akan lebih rendah diri. Kita tak suka menunjuk-nunjuk ibadah kita, menunjuk-nunjuk kebaikan kita. Yang keempat, sentiasa menghormati dan menyanjung tinggi sumbangan orang lain. Kita akan lebih menghormati, kita tidak akan memperlekehkan kebaikan orang lain. Kita akan lebih menghargai, menghormati dan menyanjung sumbangan orang lain. Okey, yang kelima, tidak takbur dan dengan kejayaan dan kekayaan. Bila orang yang bersifat tawaduk ni, bila dia seorang yang kaya, bila dia seorang yang berjaya, dia tidak takbur. Takbur ni apa? Takbur ni adalah sombong. Dia tidak sombong. Kalau dia kaya pun, kalau dia pandai pun, dia tidak sombong. Okey, yang keenam, mementingkan persaudaraan dan keamanan di dalam keluarga dan masyarakat. Okey, orang yang bersifat tawaduk ni, dia akan lebih mementingkan persaudaraan. Berbanding kekayaan, kejayaan dia tu, dia lebih mementingkan persaudaraan dan keamanan di dalam keluarga dan juga masyarakat. Okey, yang ketujuh, melakukan apa jua pekerjaan adalah kerana Allah. Dia buat sesuatu pekerjaan tu hanyalah kerana Allah, bukan kerana manusia. Okey, kita tengok muka surat 106. Okey, 106 ni adalah kita tengok muka surat 106 pula. Okey, 106 ini adalah ciri-ciri bersifat tawaduk. Okey, kita tengok ciri-ciri ni ada tak pada diri kita. Okey, yang pertama, merendah hati kepada Allah. Sedar diri kita ni adalah hamba Allah. Yang kedua, sentiasa mengamalkan perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan tu kita amalkan, seperti solat, puasa, tunaikan zakat. Okey, yang ketiga, sentiasa redha dengan apa yang Allah berikan. Apa sahaja yang Allah berikan, kita redha. Sama ada kesenangan ataupun kesusahan, kita sentiasa redha. Okey, yang keempat, berdoa kepada Allah agar apa yang dilakukan diberkati Allah. Apa sahaja yang kita buat tu, kita doa supaya Allah berkati. Okey, yang kelima, sentiasa berpuas hati dan bersyukur dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Orang yang bersifat tawaduk ni, bila Allah bagi nikmat, bagi kejayaan, dia bersyukur. Sama juga bila diberikan ujian pun, dia bersyukur. Dia bersyukur dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Dia tidak membandingkan diri dengan orang lain. Dia bersyukur dengan apa yang Allah beri dekat dia. Okey, yang keenam, menjauhkan sifat berlebih-lebihan, sama ada
dalam percakapan, berpakaian dan pergaulan. Okey. Kalau orang yang tawaduk ni dia tidak berlebih-lebihan dalam percakapan dia tidak berlebih-lebihan, dia sentiasa rendah diri. Cara dia berpakaian pun dia berpakaian secara sederhana, tidak menunjukkan dia tu kaya raya, dia tu kaya raya, banyak harta. Dia tak macam tu orang yang bersifat tawaduk ni. Dia bersederhana. Dan pergaulan. Okey, pergaulan orang yang sifat tawaduk ni dia berkawan dengan semua orang. Dia tidak memilih dia tidak memilih kaya dengan yang kaya, yang berjaya dengan yang berjaya, tidak. Dia bergaul dengan semua orang, dengan semua golongan dia bergaul. Okey. Tengok dekat bawah ni, beramalah dengan sifat merendah diri supaya kehidupan kita sentiasa mendapat keredaan Allah dan dihormati oleh masyarakat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ayyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhiya ilayya an tawadda'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin. Rawahu Muslim. Okey, maksudnya dari Ayyad bin Himar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memberi wahyu kepadaku yang memerintahkan supaya kamu semua bersifat tawaduk sehingga tidak seorang pun merasa dirinya megah lebih daripada orang lain dan tidak boleh seseorang itu menzalimi dan melampaui terhadap orang lain. Ada sabda Rasulullah tentang sifat tawaduk ni. Kita mestilah bersifat tawaduk. Bersifat tawaduk ni tidak merasa kita ni lebih baik, lebih kaya, lebih baik daripada orang lain. Kita sentiasa rasa rendah diri dan kita tidak menzalimi orang lain. Kita sentiasa rendah diri. Kita merasa kita ni hamba Allah. Kita rasa kita hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sebab tu kita perlu ada rasa rendah diri dalam hati, dalam diri kita. Kita kena sentiasa merendah diri.